Okay. So sebelum kita pergi kepada soalan yang seterusnya, dah ada soalan-soalan yang diutarakan di sini. Mungkin kalau saya nak cut and paste dekat ni agak panjang. Ada yang dah tanya dah berapa tahun pengalaman diperlukan nak jadi jurutera profesional. Ada yang kata kalau dia ni pensyarah, bagaimana pula nak jadi jurutera profesional. Kemudian dah ada jawatan J29, lepas tu dah daftar sebagai GE, bolehkah jadi PE? Mungkin persoalan-persoalan tu boleh kita kaitkan dengan pusingan kedua inilah, yang mana saya minta Dr. Megat untuk menerangkanlah berkaitan dengan laluan-laluan yang ada setakat ini, yang ada dalam akta untuk membolehkan seseorang jurutera siswaza itu menjadi jurutera profesional. Mungkin saya serahkan kepada Dr. Megat. Silakan. Okey, terima kasih. Soalannya sentiasa diutarakan oleh ramai jurutera-jurutera. Kadang-kadang tengah-tengah jalan, tepi jalan orang tanya bagaimana jadi professional engineer dan sebagainya. Pertama sekali, untuk menjadi professional engineer ataupun jurutera profesional, tuan-tuan perlu sekurang-kurangnya berdaftar sebagai jurutera siswazah terlebih dahulu. Ramai yang apabila seperti mana saya maklumkan tadi, lepas graduate ataupun tamat pengajaran universiti, tidak berdaftar sebagai jurutera siswazah secara immediately, menyebabkan peluang untuk melaksanakan sebagai professional engineer bila hasrat ataupun opportunity untuk sebagai professional engineer itu sampai pada ketika itu nak jadi professional engineer lah, tapi syarat pertama itu tidak dipatuhi. Perlu berdaftar sebagai jurutera siswazah terlebih dahulu, graduate engineer dalam bahasa Inggeris. Pendaftaran sebagai graduate engineer, tuan-tuan perlu mendapat kelayakan daripada universiti yang diiktiraf oleh lembaga jurutera. Kalau di Malaysia diiktiraf oleh Engineering Accreditation Council di bawah lembaga jurutera. Sekiranya program-program tuan-tuan perempuan telah tamat daripada program tersebut, melayakkan secara automatik untuk berdaftar sebagai graduate engineer. Selepas 3 tahun pengalaman daripada tarikh berdaftar sebagai graduate engineer, tuan-tuan perempuan layak untuk memohon sebagai professional engineer. Sekali lagi saya maklumkan 3 tahun tersebut dikira daripada tarikh pendaftaran graduate engineer. Kami mendapat banyak perayuan dan juga permintaan daripada ramai yang dah lebih 25 tahun pengalaman sebagai jurutera, tapi bila kami semak belum pernah berdaftar sebagai graduate engineer, dan kita minta dia daftar sebagai graduate engineer dan kena tunggu 3 tahun selepas itu. 20 tahun yang sebelum itu tidak diambil kira. Kenapa? Sekali lagi saya maklumkan akta mengatakan tanpa berdaftar sebagai jurutera anda adalah telah melaksanakan kerja-kerja engineering secara tidak sah. So kita tidak bolehlah mengiktiraf pengalaman yang secara atas kertas ataupun akta adalah tidak sah. So selepas 3 tahun, tuan-tuan perempuan layak syarat pertama untuk memohon sebagai professional engineer dengan ada 3 laluan. Laluan pertama yang kita panggil PAE, singkatannya, ataupun Professional Assessment Examination, di mana tuan-tuan perempuan perlu memohon dengan lembaga jurutera. Sekarang semua permohonan secara online, tidak perlu lagi hantar ataupun datang fizikal ke pejabat kami. Di engineers.org.my, tuan-tuan perempuan boleh berdaftar di situ dan boleh membuat permohonan dengan melengkapkan dokumen-dokumen tertentu yang diperlukan. Untuk route A ni tadi, 3 route pertama PAE dipanggil route A, Professional Assessment Examination. Tuan-tuan perempuan perlu mengumpulkan laporan teknikal dan juga laporan pengalaman 3 tahun sebagai seorang jurutera, dan selepas laporan tersebut dinilai dan lengkap, dokumen tersebut lengkap, kami akan menghantar dokumen tersebut kepada 2 ejen kami, iaitu MySET dan juga IEM. Maksud ejen itu tadi adalah kami meminta MySET dan IEM untuk menilai dokumen-dokumen yang tuan-tuan perempuan submit tersebut, dan akhirnya selepas penilaian pada dokumen tersebut dan MySET atau IEM akan memanggil tuan-tuan perempuan untuk tujuan temuduga. Berdasarkan laporan yang laporan dan pengalaman yang tuan-tuan perempuan kemukakan, di situlah temuduga tersebut akan dilaksanakan. Dan selepas temuduga tersebut akan ada beberapa lagi elemen peperiksaan, iaitu Code of Conduct dan juga technical examination. Selesai daripada proses-proses tersebut, sekiranya lulus, tuan-tuan perempuan layak untuk
memohon sebagai professional engineer dan mendapat title IR. Itu route A. Kemudian route B. Route B sebenarnya ataupun adalah mereka yang mendapat pengiktirafan professional engineer selain daripada Board of Engineers Malaysia. Maknanya kalau route B ni bertujuan supaya mereka yang mungkin di UK, di luar negara tidak mempunyai masa di luar negara, pengalaman tersebut diguna pakai semasa di luar negara dan membuat permohonan untuk mendapat professional engineer daripada entiti-entiti tertentu di UK, ECUK sebagai contoh, mendapat title CH. Dan bila CH mendapat CH balik ke Malaysia nak menjadi professional engineer mendapat title RR, tuan-tuan pun tidak dapat automatik, perlu memohon kepada kami melalui route B tadi, dan kita perlu membuat penilaian dari segi code of conduct tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa penilaian code of conduct itu perlu? Sebab pengalaman di UK sebagai contohnya memulai proses-proses polisi-polisi kerajaan yang berbeza, dan tuan-tuan puan-puan bila balik ke Malaysia perlunya mematuhi dan memahami code of conduct yang berkaitan dengan environment ataupun polisi-polisi di Malaysia. Sebab itu kita perlu menilai ataupun tuan-tuan puan-puan perlu memahami keperluan-keperluan di Malaysia. Sebab itu mereka yang mendapat pengiktirafan di luar negara perlu melalui proses CH route B, iaitu code of conduct. Tidak perlu terlalu risau. Code of conduct is just process of kita nak memahami tuan-tuan puan pemahaman tentang professionalism, ethics, akta tu sendiri, supaya bila tuan-tuan mendapat title IR di Malaysia, tuan-tuan perempuan mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Kemudian tadi route B. Route C adalah melalui IEM. Hampir sama dengan route A itu tadi, tapi route A tadi tuan-tuan puan-puan direct terus pergi ke lembaga jurutera, tapi di route C tuan-tuan puan-puan terus sebagai ahli IEM melalui proses yang panggil professional interview. PI dengan PAE sebenarnya hampir sama, cuma proses mungkin ada sedikit perbezaan dari segi kaedah-kaedah tertentu dan borang-borang yang perlu diisi. Tuan-tuan puan-puan perlu melalui proses sebagai ahli IEM, melalui proses-proses penyediaan dokumen dan sebagainya, akan dilaksanakan professional interview oleh IEM, dan apabila tuan-tuan puan-puan lulus PI tersebut, tuan-tuan puan mendapat pengiktirafan daripada IEM, dan akhirnya sijil daripada IEM tersebut dikemukakan kepada lembaga jurutera. Secara automatik tuan-tuan puan-puan akan mendapat title ataupun sebagai professional engineer ataupun title IR. So ada 3 route tentu di situ, boleh memilih apa saja. Cuma saya cuba highlightkan di sini route B tadi sebenarnya bermatlamat untuk mereka yang mempunyai pengalaman di luar negara ataupun mendapat pengiktirafan di luar negara dan nak balik Malaysia dan memberi servis di Malaysia. Itu sekali imbas. Cuma mungkin ada yang bertanya, mereka tidak berdaftar sebagai graduate engineer, hanya berdaftar sebagai engineering technologist. Saya nak tekankan kat sini, graduate engineer dan engineering technologist adalah setara. Cuma kita membuat pendaftaran yang berbeza kerana kaedah pembelajarannya yang berbeza. Satu memang menekankan lebih banyak teori dan juga fundamental tentang engineering. Engineering technologies banyak menumpukan kepada kaedah aplikasi, walaupun teori ada tapi aplikasi. Tapi dari segi penarafan adalah sama. Cuma mungkin tuan-tuan puan ramai yang salah tafsir, sebab apabila seorang engineering technologist ingin menjadi professional engineer, buat masa sekarang ni mereka perlu upgrade dalam konteks ni menjadi graduate engineer baru boleh menjadi professional engineer. Kata upgrade itu adalah satu mungkin term yang tidak tepat. Kenapa begitu? Sebab tidak ada lagi laluan untuk mereka engineering technologist menjadi seorang professional engineering technologist. Sebab engineering technologist baru diwujudkan, dan akta kami masih pada 2016 tidak lagi menyediakan laluan untuk professional engineering technologist. So akan datang in the future, insyaAllah kita dalam proses untuk mengemaskini semula ataupun dipanggil revise akta, akan ada laluan terus sebagai seorang engineering technologist untuk menjadi professional engineering technologist terus tanpa melalui graduate engineer. So dalam konteks tersebut dan akan ada 2 laluan untuk graduate engineering technology. Buat masa sekarang kena pergi ke tepi dulu, kena pergi ke graduate engineer baru naik kepada PE. Akan datang insya-Allah tuan-tuan perempuan yang engineering technology akan dapat direct terus kepada sebagai PET, professional engineering technologist. Mungkin
Saya stop di situ dulu Prof. Kalau ada persoalan mungkin kita boleh perincikan lagi lah selepas ni, ya, insyaAllah. Okey, terima kasih Dr. Megat atas penerangan tersebut. Mungkin dah banyak dah soalan-soalan ni, saya cuba kumpulkan dan cuba grupkan lah dan secara rumusan sedikit apa yang telah diterangkan tadi, terdapat 3 laluan route A, route B dan route C. Route D tak ada, kita ada 3 saja. Laluan route A yang laluan utama, iaitu Professional Assessment Examination. Ini laluan yang Dr. Megat sebut tadi, ada 2 ejen, MySET dan juga IEM, maknanya kena mohon melalui BEM dan pihak BEM akan mengagih-agihkan permohonan tuan-tuan dan puan-puan kepada kedua-dua ejen ni. So iaitu route A lah. Kemudian dimaklumkan tadi ada route B yang mana pengiktirafan diberikan kepada professional engineer daripada luar negara, terutamanya daripada UK melalui CEng, dan dikendaki untuk mengambil peperiksaan Code of Conduct. Tadi ada persoalan tanya kalau route B tadi perlu dapat 3 tahun pengalaman bekerja sebelum permohonan atau tidak, dan adakah dikira pengalaman bekerja di luar negara. Mungkin Dr. Megat boleh jawab dulu soalan tersebut. Okey, pertama sekali kita tidak lagi menilai pengalaman di mana, sebab CEng tersebut telah mengiktiraf pengalaman tuan-tuan perempuan sebagai untuk menjadi seorang professional engineer. Tapi walau bagaimanapun, syarat pertama perlu berdaftar sebagai graduate engineer juga. Sekiranya tidak, perlu menjadi graduate engineer dan barulah permohonan untuk convert CEng tadi kepada professional engineer boleh dilaksanakan. Ya. Okey, maknanya pokok pangkalnya melalui laluan ketiga-tiga laluan ni memang kena daftar sebagai jurutera siswazah dululah, maknanya sebagai route A ke, route B ke, route C ke, semua kena daftar sebagai jurutera siswazah. And then untuk yang PAE tadi 3 tahun pengalaman selepas berdaftar sebagai jurutera siswazah. Route B tak perlu pengalaman 3 tahun tersebut, dia boleh terus memohon untuk mengambil peperiksaan Code of Conduct. Mungkin memang jelaslah kat situ Dan yang laluan untuk yang ketiga route C melalui professional interview IEM, iaitu melalui mengikut perkara-perkara yang termaktub di bawah IEM lah. So jadi member IEM dulu, kemudian baru mohon terus kepada menjadi jurutera profesional.